for the rakyat. Answer for the rakyat. Saya mewakili pegawai khas ataupun PA ADUN dan juga ahli parlimen Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Jadi persatuan ini ditubuhkan atas kematian saudara Beng Hock. Jadi kami sebagai pegawai-pegawai khas menuntut keadilan dalam perkara ini. Jadi selaku pegawai yang melatih, jadi saya minta selaku Presiden Persatuan Pegawai-Pegawai Khas Ahli Parlimen dan juga ADUN Kerajaan Negeri Selangor untuk memberi sepatah dua kata oleh saudara Razak Ismail. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari sebarang kejahatan baik di bumi, di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Salpro dengan ini berpendapat adalah perlu diwujudkan satu Suruhanjaya Diraja Bebas untuk menyiasat perkara ini. Kerana apa yang tuan-tuan dengar tadi, open verdict adalah tidak memadai untuk keluarga Beng Hock. Adalah tidak memadai mengatakan Beng Hock mati dengan sekadar tidak tahu siapa puncanya. Maka adalah tidak wajar kita menerima keputusan ini bulat-bulat. Kerana yang sudah mati adalah Beng Hock. Dan adalah tidak wajar juga kita perhatikan Beng Hock seperti yang verdict yang disampaikan tadi tidak menyebelahi Beng Hock. Apa yang terjadi sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai pengurusi Salpro akan terus mempertahankan kebajikan PA ataupun pegawai-pegawai kepada wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Maknanya verdict ini menjelaskan bahawa tiada perlindungan kepada PA pegawai-pegawai Pakatan Rakyat. Ini jelas menidakkan hak kami. Kami ada lebih kurang 100 orang PA yang bekerja untuk wakil-wakil rakyat, adun-adun dan juga ahli-ahli parlimen. Di mana kiranya benda ini tidak diperjelaskan sejelas-jelasnya. Di mana perlindungan terhadap kami ini semua. Tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya perjelaskan di sini, tidak mungkin Beng Hock mati buta-buta begitu saja. Beng Hock perlukan keadilan. Beng Hock perlukan satu bentuk pembelaan yang sewajarnya. Maka Salpro akan terus membela Beng Hock. Hidup, 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 hidup Salpro, hidup Salpro, hidup, 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 hidup Persatuan Pekerja-Pekerja Wakil Rakyat Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Kami akan terus mempertahankan ahli-ahli kami. Antara puan-puan, kita perlukan mahkamah rakyat. Kita perlukan mahkamah Tuhan. Kerana nampaknya mahkamah hari ini telah gagal. Itu saja. We need the people's court. We need the court of the God. Looks like this inquest has not brought any truth, any answer that we wanted. So I know all of you would not accept this, find it difficult to accept this open verdict. So we need the people's court. So we want the people to continue to follow, to continue to be concerned about this case, and we want Royal Commission. Tuan-tuan dah mendengar sendiri keputusan daripada inquest ini, yang mana rakyat mempersoalkan keputusan ini, dan saya itu kita sangat bergembira bila kes yang serius begini tapi end up hanya macam drama sahaja. Jadi kita harap kepada semua rakyat membuka mata bahawa kematian pegawai Pejabat Adun, kematian pegawai Esko adalah serius sebab Beng Hock ditahan dalam keadaan sihat dan hari berikutnya meninggal di pekarangan SPRM, dan kita menuntut supaya kes ini dibawa ke Suruhanjaya Diraja untuk kita meneliti kes ini, dan saya harap rakyat membuka mata bahawa ini hanya drama sahaja.
yang kita perlukan ialah keadilan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakan-rakan semua yang hadir, seluruh rakyat Malaysia yang berikan sokongan kepada mendiang Teo Beng Hock, hari ini ditetapkan untuk keputusan, dan kita semua sebagai rakyat Malaysia dan apatah lagi keluarga mengharapkan akan terungkai satu jawapan persoalan bagaimana beliau mati, kenapa beliau mati, dan kenapa perkara ini boleh berlaku, siapa yang melakukan. Itu tidak boleh diselesaikan pada petang ini. Dan pada saya dan bagi pihak Angkatan Muda Keadilan dan juga Pakatan Rakyat, kita merasa sedikit kesal kerana jawapan-jawapan itu tidak terungkap dalam perbicaraan dan keputusan yang telah berlangsung sehingga saya 18 bulan. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat Malaysia, kerana kita ada pasukan peguam, dan juga peluang ini boleh digunakan semaksimal mungkin oleh Mahkamah Coroner untuk mengenal pasti siapakah sebenarnya yang terbabit di dalam kematian seorang rakyat Malaysia. Tapi kalau saudara tanya saya dan saudara teliti sebentar tadi, semua rakyat tidak tahu siapa sebenarnya yang perlu bertanggungjawab dalam kematian seorang rakyat Malaysia. Apatah lagi sebelum ini digembar-gemburkan bahawa kononnya ada unsur percubaan untuk membunuh diri, dan ini telah dinafikan berdasarkan fakta. Tetapi ia masih lagi belum menjawab isu yang paling utama, yang paling pokok, iaitu siapakah yang seterusnya bertanggungjawab di dalam hal ini. Pada saya, kalau saudara teliti perbicaraan daripada awal sehinggalah akhir, saya tegaskan bahawa sudah sampai masanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengambil sikap yang lebih bertanggungjawab di dalam hal yang berkaitan dengan siasatan terhadap mana-mana suspek di dalam kes-kes rasuah ataupun penyelewengan ini, kerana ianya berlaku di building, di pejabat SPRM, dan sebagai anggota yang dibayar gajinya oleh taxpayer money oleh rakyat Malaysia. Pada saya ianya merupakan satu persoalan yang perlu dijawab oleh SPRM, kerana saya ingin menegaskan bahawa tidak ada jawapan kepada persoalan yang besar. Persoalan utamanya ialah nyawa hilang, dan nyawa itu hilang ketika di dalam siasatan oleh SPRM, dan SPRM seharusnya bertanggungjawab, dan untuk masa-masa yang akan datang SPRM juga seharusnya lebih berhati-hati dan memastikan agar suspek yang di soal siasat itu tidak hilang nyawanya seperti di dalam kes Teo Beng Hock. Itu saya fikir ini suatu hari yang cukup malang buat rakyat Malaysia. Saya datang hari ini setelah mengikuti perbicaraan ini melalui media atau melalui perbicaraan hadir ke mahkamah. Saya menjagakan agar mendapat jawapan siapakah yang bertanggungjawab. Tapi hari ini saya yakin saya mewakili sebahagian anak-anak muda. Teo Beng Hock ini orang Melaka, orang muda. Kita juga merasakan sedih dan bersama-sama dengan keluarga beliau, dan kita merakamkan rasa kekecewaan kerana tidak dapat mencari siapakah sebenarnya yang terbabit dalam kematian mendiang Teo Beng Hock. Bagi pihak kerajaan negeri Selangor, apa yang kita telah dengar dengan verdict yang dibagi oleh magistrate itu memang susah diterima, sebab sekarang kita tidak tahu siapa yang bertanggungjawab kepada kematian seorang anak muda yang kerja di dalam SUK dan saudara dan kepada keluarga-keluarga mereka. Segi dengan itu, kerajaan negeri Selangor mengumumkan bahawa kita akan belanja RM100,000. We are going to open a fund of RM100,000 to look into torture in Malaysia for those who have died in custody, including Teo Beng Hock, including Amirul Rashid, including Kugan. This fund will be used in order to study and give us a detailed report, and also to continuously be on the lookout for cases where this sort of death in custody. This is death in custody because he was in the premises, in MACC premises. There is no evidence showing that otherwise. So this was a death in custody as far as I am concerned. And we want to say that the state government is very concerned about death
ongoing death in custody, and because of this we are announcing a $100,000 benevolent fund in order for a study to be done and to continuously inform the public about death in custody pertaining to agencies that are in relation to the government of Malaysia.